ya, kita tengok PAS dalam hal ini sentiasa terbuka dan mempersilakan UMNO untuk mereka kembali berteguh di dalam muafakat nasional. Contohnya, saya nyatakan sebab saya daripada Kelantan kan, permulaan nak berlaku keretakan itu, kita dah mesyuarat meeting 4-5 kali dalam muafakat nasional antara PAS dan juga dengan UMNO. Kemudian berikutnya, pengurusi Badan Perhubungan UMNO negeri dia panggil untuk berjumpa dengan semua pimpinan perhubungan PAS, kemudian UMNO negeri. Jadi Suruhanjaya PAS negeri menjemput. Lalu dia pun cakap, dia kata saya nampak tidak boleh lama dah hubungan kita. Jadi dia minta untuk putus. Yang minta untuk putus itu adalah daripada UMNO. Tahu tak? Kemudian daripada parti PAS ini kita minta dia tarik balik. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan ialah Datuk Jazlan ya. Kita minta Datuk kena tarik balik ni. Tak boleh. Kita dah baik bermuafakat sehingga kan di akar umum ini sudah suka. Mereka boleh buat program kacau Ashura, buat Ashura tu sekali, pergi dalam masjid, solat program sekali, buat apa-apa majlis pun boleh buat ada sekali. Di bawah ni sangat-sangat suka. Dan kita tengok satu penyatuan yang baik. Jadi kita kata benda ini akan menyebabkan satu masalah pula. Jangan. Ini penyatuan yang sudah baik. Yang akhir sekali dia jadi dilema dan tak jadi putuskan dalam mesyuarat tersebut. Kemudian dia balik ke pejabat perhubungan, dia panggil rakan media, dia buat kenyataan putus. Kalau dia masih berada di tempat mesyuarat tersebut, dia tak berani kata putus. Sebab siapa? PAS yang menghalang dia daripada melakukan keputusan, membuat keputusan tersebut. Maksudnya PAS ini sentiasa nak ada muafakat nasional ni. Kita nak sehingga ke hari ni. Kita boleh pergi berkawan dengan rakan-rakan UMNO, tak ada masalah. Tapi masalahnya ialah peringkat kepimpinan tertinggi. Dan setengah negeri tak ada masalah pun. Mereka boleh dipanggil, boleh ziarahi, boleh makan sekali, boleh. Maksudnya hasil pada muafakat ini kesannya masih berlaku. Jadi PAS kita tengok begitu juga di peringkat pusat. PAS tidak pernah menyatakan kami tak maulah dengan UMNO. Kalau kita tengok kenyataan kita ajak mereka ada. Cuma kita dalam hal-hal tertentu PAS ini dia tengok hal-hal yang berkaitan dengan perkara isu-isu yang perlu dinasihat. PAS boleh menjadi penasihat. Buat teguran boleh jadi perkara ini mungkin tidak diminati oleh setengah pimpinan lah. Kita tak tahulah. Tapi nak bagi tahu bukan PAS yang memulakan keretakan dan juga perpisahan dalam muafakat nasional. PAS sentiasa terbuka. Jadi bila ditanya apa sikap PAS, PAS sentiasa mengajaklah. PAS menyeru, okey, rakan-rakan UMNO, tak semualah daripada pimpinan sampai ke bawah, sila bersama. Dan khususnya kita nak parti-parti Melayu kuat, yang teras, parti-parti Melayu Islam, supaya mereka dapat bersama di dalam negara kita ini. Tak perlu nak berkelahi, sebab banyak lagi hal yang perlu kita bersatu. Itulah jawapannya. Dan soal stockade yang timbul baru-baru ini, kita tengok bukan isu itu saja. Kita peringkat Dewan Ulama yang telah kenyataan kita keluarkan supaya kita menghormati perkara dalam perlembagaan bahawa Islam itu agama persekutuan. Mana-mana pihak kena menghormati perkara ini. Jadi Islam ini pertamanya dia bersabit dengan hak kepada Allah Tuhan itu. Jadi Allah ini dia tidak boleh dipersendakan. Termasuklah agama lain. Mana Tuhan ini tidak boleh dicela. Walaupun dia agama siapa sekalipun, kan? Kita orang Islam pun tak boleh cela, tak boleh meremeh, menghina Tuhan itu. Jadi apatah lagi bila berlaku penghinaan di tempat yang memang hina.
Stokin ini ialah tidak ada orang yang jual stokin untuk jadi perhiasan dinding kan. Stokin ataupun stokin ni dijadikan satu topi untuk pakai di kepala. Tak ada kan. Stokin ni hanya di kaki. Jadi walaupun beli tak pakai pun ia adalah penghinaan. Dan ia mengeluarkan satu kita suasana yang tak baik. Dia akan jadi suasana yang tadilah persekongkolan dalam kalangan masyarakat. Jadi kita tak boleh ada unsur-unsur mengapi-apikan dalam hal ini. Jadi kita minta supaya pihak kerajaan sendiri mesti bertegas. Tengok apa Tuanku Agong sendiri pun sudah mengeluarkan kenyataan meminta diambil tindakan tegas. Sebab faham bahawa isu agama itu tidak boleh dimain-mainkan. Walaupun agama mana sekalipun. Dan kita tengok ialah kita rasa kesal jugalah sepatutnya kerajaan ini, Perdana Menteri dahululah lebih daripada Agong tu, ataupun Agong dah sebut menyatakan ambil tindakan, maka disambut oleh kerajaan. Disambut oleh kerajaan itu. Jadi kita tengok keupayaan untuk bertindak dalam hal ini masih berada di tahap yang lemah lah di peringkat tindakan kerajaan itu sendiri. Jadi pihak kerajaan yang berkuasa ini mesti mengambil tindakan yang tegas dan segera dalam isu ini supaya menjadi pengajaran kepada pihak yang lain dalam isu tersebut. Jadi itu yang saya nak komen dulu. Saya nak serah kepada Datuk Ketua Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Yang berhormat Ustaz Asri Daud, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat, yang juga ahli mesyuarat Kerajaan di Kelantan, sahabat-sahabat dan kuasa Dewan Ulama Pusat, rakan-rakan media yang dapat meluangkan masa, saya ucap selamat datang dan bertemu dengan Dewan Ulama PAS Pusat. Kami sangat menghargai kesediaan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama pada petang ini. Jadi saya kira pertemuan petang ini adalah pertemuan mesra untuk kita saling kenal mengenal di antara satu sama lain, agar hubungan baik yang ada itu menyebabkan kita mudah berkira, mudah berbincang dalam kita mendapat apa-apa ulasan terhadap maklumat dan perkembangan semasa. Jadi ada 3 soalan petang ini. Saya bersetuju dengan jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Ustaz Asri. Mudah jawapan saya bersetuju. Gini ya, dalam soal yang berkait dengan hubungan dengan parti-parti politik, khususnya parti politik UMNO, sebenarnya PAS kekal dari dulu sampai ke hari ini perseruan penyatuan ummah itu kekal. Jadi kita tidak pernah noktahkan. Sekarang musim noktah ni kemiskinan, noktah itu, noktah ini. Jadi kita tidak pernah noktahkan seruan perpadu ummah di kalangan parti-parti yang ada di dalam negara. Termasuk bukan sekadar seruan kita itu kepada parti-parti Melayu Islam, UMNO, Bersatu, bahkan juga kita ajak dari kalangan parti-parti bukan Islam pun. Cuma kita ingatkan sikitlah supaya elak daripada parti-parti yang ekstrim, yang perjuangkan dasar-dasar yang ekstrim. Itu kita tak dapat nak bekerjasama lah. Tapi kalau yang bersifat terbuka, boleh berbincang, berunding, maka kita mengambil pendekatan yang juga terbuka. Jadi itu ulasan saya, sama juga macam yang disebut oleh Yang Berhormat Ustaz Asri tadi. Bahkan kalau kita melihat semula kepada sejarah berlakunya gabungan Muafakat Nasional, kemudian terbentuknya Perikatan Nasional, semuanya dibentuk bersama. Cuma bila menghampiri tarikh pilihan raya itu, jadi di sana mula ada percaturan untuk menentukan kerusi dan sebagainya. Jadi kemungkinanlah dari penentuan kerusi pilihan raya ni menjadi sebab, salah satu sebab lah yang akhir sekali
kita diberi kata dua. UMNO beri kata dua kepada PAS, sama ada PAS memilih UMNO atau PAS memilih Bersatu. Jadi seolah-olah Perikatan Nasional itu tidak diterima lah oleh UMNO. Jadi kalau kita memilih Perikatan Nasional, maka kita terpaksa tinggal ke UMNO. Kalau sekiranya kita memilih Muafakat Nasional, kita diberi kata putus untuk tinggalkan Bersatu. Jadi pada waktu itu, keputusan yang dibuat oleh Pak Pusat, saya kebetulan hadir bersama dalam mesyuarat yang Tuanku Presiden buka ruang seluasnya pada seluruh pemimpin untuk bercakap, termasuk Pesuruhjaya negeri, masing-masing bagi pandangan. Dan pada waktu itu pandangan kita sangat sayang kepada penyatuan ummah yang berlaku. Jadi kalau boleh kita tak mau berpisah, kalau boleh kita nak bersahabat dunia akhirat. Tapi oleh kerana kata dua yang diberikan pada waktu itu, kita terpaksa membuat keputusan. Jadi keputusannya kita kekal dengan Perikatan Nasional dan kita tetap menjemput parti-parti untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi kita boleh faham dah, oleh kerana itu kata dua yang sudah diberikan, bila itu keputusan kita, maka UMNO memilih untuk bersendirian pada waktu pilihan raya yang lepas. Jadi kita kira pilihan raya lepas itu adalah satu sejarah kepada negara. Jadi untuk ia akan datang, saya sebagaimana pandangan naib Presiden PAS Dr. Ahmad Samsuri yang berhormat, dia menegaskan bahawa seruan kita terus terbuka untuk kita membina kesatuan di kalangan ummah ini. Itu yang pertama lah. Yang kedua berkaitan dengan isu kalimah Allah di Stokeng. Jadi sebenarnya macam juga yang disebut oleh Abu Ahmad tadi, kami ini begini je. Kita nak jaga suasana dalam negara agar jangan berlaku perselisihan yang membawa kepada perpecahan. Sebab seruan kita tadi agar berlaku penyatuan dan suasana kita nak supaya politik yang stabil dan sebagainya. Jadi untuk itu kita tegas bahawa kita tak boleh terima mana-mana pihak menghina mana-mana agama. Bahkan saya kira dalam hal ini termasuk dari kalangan orang Islam sendiri pun. Tadi disebut oleh YB bahawa kita tak boleh menghina mana-mana agama. Jadi bila berlaku adanya unsur penghinaan, walaupun ada dibuat, ini biasa bagi setengah-setengah meletakkan jasa dan sebagainya pada Stokeng itu, pandangan masing-masing lah. Tapi bagi orang Islam, meletak kalimah Allah pada sesuatu yang tidak sepatutnya. Sebab hari ini ada pula tersebar ditemui kalimah Allah, Allahu Akbar, pada tayar kenderaan, tayar lori kalau tak silap. Saya tak pasti apa cerita yang sebenar, tetapi kalaulah benar benda itu berlaku, ini satu lagi keadaan yang saya kira mungkin ada pihak. Ni kita nak sebutlah pada media, mungkin media ada maklumat bahawa kita mengharapkan supaya pihak berkuasa, khususnya kerajaan, tegas sekiranya ada tangan-tangan hitam yang sengaja mencetuskan punca-punca perbalahan di kalangan kaum dan agama dalam negara kita. Sebab tu tadi wartawan melemeh kan yang menyebut bahawa melihat bagaimana pendekatan PAS ni agak lebih lunak. Maknanya kita tidak menghentak membuta tuli. Sebab bagi kita nak supaya pihak berkuasa siasat. Adakah ini satu perbuatan sabotaj kepada pihak pasaraya sendiri? Boleh jadi. Cuma kita mengharapkan supaya sebab tu kita letakkan tanggungjawab beban itu kepada pihak berkuasa. Sebab tu kalau sahabat-sahabat media perasan, dapat kesan, dia jadi panas apabila pihak kerajaan macam lambat beri respon.
Tapi bila Perdana Menteri tegaskan, satu tindakan tegas akan diambil, selesai. Bila Kebawah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong tegaskan bahawa ini satu penghinaan, mesti diambil tindakan tegas, saya kira umat Islam tenang. Jadi suasana riuh rendah yang dilihat dalam media dan sebagainya hanyalah sebagai suatu tindak balas terhadap apa yang berlaku untuk mengharapkan satu tindakan. Bila ada tindakan, saya kira selesai. Datuk, Ya. boleh saya tanya Boleh. Sulan Boleh. melihatkan respons Datuk tadi. Maksud Datuk bila ya apa yang saya perasan pun tindakan PAS dalam memberi reaksi tu agak okey, mungkin saya boleh katakan agak lunak dan dia tak memanaskan situasi lah. Ya. Sebab apa yang orang takut sekarang adalah kalau isu ini akan dijadikan isu yang intens yang boleh mencetuskan perbalahan. Kalau tengok Malaysia Retail Association pun ada isu statement. Ya. Lepas KK Mak dekat Ipoh ada yang jumpa bom tu kan. So dia orang takut kalau benda ni, isu ni kalau melampau, yang kita tengok sekarang ni UMNO yang sedang mendahului dengan boycott call dan sebagainya, kalau tidak dikawal, benda ni jadi melampau, ia akan membawa pada kepada bisnes dan juga impact atau impression yang ada pada Malaysia secara antarabangsa lah. Jadi saya nak dapat tahu pendapat Datuk bila Datuk cakap kita kena jaga perasaan semua ni, just bukan dari segi aspek stalking sahaja, tapi kalau ada agama lain yang turut ada sentimen-sentimen yang sebegini harus kena siasat juga. Macam Ya, mana ya. pendapat Datuk? Itulah pandangan saya. Maksudnya kita tidak boleh menerima berlakunya penghinaan kepada mana-mana agama dalam negara. Jadi kalau berlaku, kita mengharapkan pihak berkuasa mesti mengambil tindakan. Cuma sekarang yang jadi masalah ialah sesekali kita merasakan bahawa macam tindakan itu dia ada berbentuk terpilih. Jadi kalau sekiranya menyentuh dengan orang Islam macam lambat sikit. Dia rasa begitu. Ini dalam masyarakat. Sebab tu kita mengharapkan supaya setiap perkara yang boleh mencetuskan masalah kalau berlaku dalam negara, satu tindakan segera dibuat. Respon yang pantas daripada pihak berkuasa. Kalau itu berlaku, saya yakin dia tidak akan jadi panjang cerita. Itu saja. Sebab kita sendiri pun tidak menuduh membuta tuli. Lainlah kalau sekiranya KK Mat mengaku kami yang pergi cetak, sengaja kami buat begitu untuk nak menghina, lain cerita. Sekarang mereka sendiri pun mengakui dan mohon maaf. Cuma kita mengharapkan supaya oleh kerana ini melibatkan kalimah Allah, sudah tentulah dia memberi kesan kepada hati umat Islam. Jadi walaupun sudah berlaku permohonan maaf, tetapi pihak yang bertanggungjawab melakukan penghinaan itu mesti diambil tindakan. Itu yang kita maksudkan. Okey, boleh isu yang kedua. Ya. Salah. Assalamualaikum. Boleh. Zakia daripada The Star. Nak tanya, adakah permohonan maaf dari pihak khidmat diterima oleh pihak PAS-PASnya pihak ulama, sebab dikatakan Islam adalah satu agama yang amat memaafkan sesiapa yang meminta maaf. Dia begini, dia ada banyak tafsir lah. Pertama, penghinaan itu berlaku kepada Tuhan Allah. Jadi dewan ulama tak bolehlah bila penghinaan itu berlaku pada Allah, dewan ulama yang nak memaafkan. Tapi kalau penghinaan itu berlaku pada dewan ulama, contohnya bila kita berunding, berbincang, mohon maaf sebagainya, itu bolehlah dalam pertimbangan dewan ulama. Sekarang ni berlaku kepada Tuhan. Jadi pihak mana yang boleh nak mewakili Tuhan untuk memaafkan? Jadi ini persoalan yang kita tak boleh nak jawab lah, bahawa kami bersedia untuk memaafkan. Melainkan kita kira begini. Sebab tu saya tegaskan tadi, yang paling selamat, yang paling baik ialah
pihak kerajaan dapat mengenal pasti orang yang bertanggungjawab, kemudian dia ambil tindakan. Jadi selebihnya urusan yang berkait dengan penghinaan terhadap Allah, kita memohon sama-sama lah, seluruh rakyat Malaysia memohon agar jangan sampai Tuhan memurkai kita. Itu sajalah yang boleh saya jawab. Jadi sebab kalau saya jawab kata saya, dia ulama dengan YB Ustaz Asri, kami maafkan. Jadi macam kami mewakili Allah Ta'ala pula petang ni. Jadi masalah sikit lah. Ya, ya, sila. Berkaitan dengan Datuk, sebab isu ini sedang berada di peringkat mahkamah, tetapi kita melihat dia punya aftermath masih terjadi. Setakat ini kita ada beberapa siri macam kekimat Kongres, baru-baru ni ada insiden motor koktail di Perancis di Kuantan. Mungkin Dewan Ulama ada pesanan apa-apa untuk menjagakan sebelum itu. Sebab tu tadi kami sudah gambarkan bahawa seolah-olah wujud tangan-tangan hitam yang sengaja mencetuskan perkara sebegini. Kita ambil contoh kan, bila berlaku letupan di Kemat kan. Jadi pada waktu itu sudah tentu terbuka dan terdedah kepada saling menyalah, tuduh menuduh dan sebagainya. Itu yang kita kira pihak berkuasa dia perlu kesan siasat daripada asal masalah. Siapa yang mula-mula mencetuskan? Sebab kalaulah ada pihak yang sengaja mencetuskan suasana-suasana ini, kita bimbang dia tidak akan berhenti. Saya gambarkan begini, kalau kita tengok pada perkembangan terkini lah negara, termasuk bila Ketua Polis mendedahkan ditahan satu warga Israel sebagai contoh. Tiba-tiba sudah berada dalam negara kita, duduk di hotel kita, kemudian dengan senjata api. Ini sebagai contoh. Kita tidaklah menuduh apa-apa suatu yang melainkan bila pihak polis lah yang buat siasatan. Tetapi saya nak gambarkan bahawa inilah kebimbangan kita. Kita bimbang ada pihak yang sengaja mengambil peluang. Kalau orang sebut sekarang ni dalam istilah menangguk di air keruh, ada keruh dah, dia pergi ambil kesempatan menangguk pada waktu itu. Jadi kita mengharapkan supaya tidak berlaku keadaan itu. Jadi kalau tanya saya, apakah pandangan kita terhadap semua pihak? Jadi kita mengharapkan supaya kita mengelak daripada menimbulkan apa-apa yang bersifat provokasi, lebih-lebih lagi dalam suasana umat Islam sudah makin menghampiri penghujung Ramadan dan akan sambutan Aidilfitri. Jadi saya kira Aidilfitri ni seluruh rakyat akan sama-sama sambut. Jadi kita tak mau sambut Aidilfitri itu dengan kalau sekadar letupan itu mengecun okey, tapi kalau bom ni masalah lah. Jadi kita tak mau suasana itu berlaku. Itu pandangan saya lah. Sikit respon sebagai sembang-sembang kita. Mungkin YB Ustaz Asri ada pandangan. Sila sama-sama lah. Iya ya. Mungkin gerakan boikot kekemat ni dengan boikot contoh MACD kan, isu Palestin berbeza keadaan. Kan macam stand pas diri, adakah macam gerakan boikot kekemat ni perlu diredakan kan, macam nak sebut bendera yang pas diri, boleh tak boikot ini terus? Dia berbeza keadaan dia. Berbeza. Syarikat-syarikat perniagaan yang ada kaitan langsung membantu Israel, memang yang tu kita sangat tegas dan bersetuju untuk berlakunya boikot. Tapi dalam isu kekemat, sebab tu PAS tidak mengambil pendekatan dari awal lagi untuk kita boikot. Kalau dilihat daripada ucapan-ucapan pimpinan PAS, tidak ada seorang pun, saya yakin tidak ada seorang pun pimpinan PAS yang minta untuk diboikot. Cuma pimpinan PAS minta supaya tindakan tegas kepada orang yang bertanggungjawab. Jadi kalau sekiranya tindakan sudah diambil, saya yakin isu ini dia akan reda, dan pada waktu itu
mungkin cerita-cerita boikot itu pun juga makin redah. Itulah respon yang boleh saya beri. Kemudian tadi ada satu isu dari Harakah berkaitan dengan kalimah kafir. Kafir ni berulang kali dalam parlimen, luar parlimen sekarang, duduk tak duduk, terlebih lagi. Saya pun tak tahu siapa yang sebarkan video video ucapan daripada YB Fadlina. Dia sebut bahawa dia tidak izinkan anak dia menyebut kalimah kafir di rumah kan. Macam itulah. Jadi di sanalah yang mencetuskan satu kemeriahan lah. Saya tak mau guna istilah negatif ni, guna positif sikit. Kemeriahan dalam masyarakat dari sudut media sosial. Iaitu meriah untuk memberi teguran. Memberi teguran bahawa realitinya, kalau bagi orang Islam lah realiti, bila sebut kalimah kafir, memang kalimah itu di Al-Quran disebut. Itu kenyataan yang kita tak boleh tolak. Bahkan ada surah pun nama Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kenyataan yang ada di Al-Quran. Tetapi bukanlah bermaksud bila ada surah begitu diulang kalimah kafir sebanyak 500 lebih di dalam Al-Quran. Bukanlah bermaksud kita pergi jumpa orang tu, hai, hang kafir, hang kafir. Bukan itu. Saya tak nampak itu. Cuma sampai ke peringkat kita nak menghalang daripada disebut. Jadi satu masalah lah, sebab ada surah yang menyebut begitu, dalam Quran sebut begitu. Kemudian ini nak sambut air raya, ada lafaz takbir raya tu pun ada. Walau karihal kafirun. Mungkin nak orang tak perasan sangat. Kan? Kita sebut hal itu kerana itu kenyataan yang berlaku, tetapi bukan bermaksud untuk nak mengapikan permusuhan. Bahkan kalau petang ni pun mungkin kita ada yang berbeza agama dan sebagainya, kita tak nampak pun di antara dewan ulama dengan mana-mana pihak yang bukan Islam kita nak pergi hang kafir. Tidak. Bahkan hubungan kita sangat mesra. Saya tengoklah, kalau tengok macam saya di Kedah, rakan-rakan kita ni SG4 lah. Kita tak pernah cetuskan. Bahkan negeri-negeri SG4 termasuk PAS di seluruh Malaysia, Tahun Baru Cina kita yang anjurkan sambutan. Saya jadi wakil rakyat dah beberapa tahun lah. Dulu di peringkat DUN. DUN saya dulu di Alor Mengkudu ada orang bukan Islam dari kalangan masyarakat India, beragama Hindu. Bila hari raya ada kematian, ada apa, kita menyantuni. Saya tak pernah pada waktu tu menyebut pada masyarakat India yang beragama Hindu, kamu kafir. Saya tak pernah sebut. Tak pernah sebut begitu. Dengan masyarakat Tionghoa, Cina, dia beragama Buddha, kita tak pernah sebut. Bahkan kalau di Kelantan, lagilah kita hidup dalam suasana harmoni. Tetapi kalau sampai ke peringkat, sampai dalam yang disebut dalam Quran itu pun menjadi masalah, saya kira ini yang menjadi isu. Itu saja. Jadi saya ingat dia bukanlah satu polemik yang boleh menimbulkan masalah besar pada kita, tetapi ini adalah sebahagian daripada perkara yang perlu untuk diurus di dalam kita mengenali mentadbir sebuah kerajaan, sebuah negara yang berbilang kaum masyarakatnya dan berbilang agama. Itu realiti yang kita semua terima. Dalam mazhab Hanafi, kalau rakan kita bukan Islam, non-Muslim, dia tak suka, dalam hati dia rasa sedih dan tak suka orang sebut dia kafir. Orang kata, kamu kafir. Maka kalau orang Islam disebut cakap macam itu, maka dia kena ta'zir. Kena ta'zir ni maksudnya dia kena penjara ataupun dia kena sebat yang diputuskan oleh pemerintah. Ini dalam fiqh Islam ni.
Mari kita dewan ulama pun begitulah juga. Kita ambil fiqh Islam ni. Sebab itu tak pernah kita kata dalam hubungan antara masyarakat, kamu kafir, ini kamu kafir, bukan Islam. Tak ada, tak pernah keluar. Bahkan kita menjaga hak-hak rakan Islam ni. Tengok di Kelantan sudah 34 tahun dah. Dan kita tengok ada yang duduk, yang terbesar, yang tidur, yang terbesar. Tak ada apa-apa pun. Masa tu keluar di utara sana, dia kata kalau gelombang hijau mentapis negara ni, habislah tokoh-tokoh ni. Habis macam mana di Kelantan itu, dasar dia membangun bersama Islam, tak habis pun. Kan? Jadi semua hidup dalam harmoni. Memang itu contoh apabila ditapis dengan dasar Islam yang betul. Saya nak bagi tahu tadi, memang dalam mazhab fiqh dalam Islam, dalam mazhab Hanafi sebut, dan memang kita guna. Kalau kita kata kepada rakan bukan Islam kita tadi kafir, kalimah tu dia tak suka. Dia tak suka walaupun dia kata kafir, aku tak suka ni. Kalau kita orang Islam memang cakap dengan dia kena takzir. Yang kita bercakap takzir. Takzir ni serah pada pemerintah lah. Boleh jadi dia kena sebat, dia kena masuk, kena penjara kan. Sampai perkara itu dibincangkan. Saya nak bagi tahunya, seriusnya hal ini, bahawa perkara itu kita jangan api-apikan dalam masyarakat. Jadi yang boleh jadi yang menteri nak sebut ke apa semua sekali, itu berkaitan dengan soal di rumah dia, hak dia, hak taklim dalam belajar, dia kena sebut yang ada di dalam Al-Quran tu. Sebab kita orang Islam, kita baca Quran, takkan kita baca semua surah-surah yang Al-Kafirun tak baca sebab menyentuh. Takkan kita nak kata begitu, itu agama. Ya agama kita kena taat lah. Masing-masing lah, orang ni Hindu, orang ni Cina, dia ada agama yang dia taat. Jadi itu hak personal mereka sebagai pemegang agama itu. Tapi dalam hubungan masyarakat, konteks masyarakat, tak boleh. Fiqhnya kata tak boleh. Jadi itulah kita punya mauqif ataupun kita punya pandangan ulama dalam hal ini. Dia hanya ada orang yang suka api-apikan lah. Itu saja. Macam baru-baru ni bila enakmen kanun jenayah syariah pasal isu kita nak buat tu, nak buat ni. Jadi ada orang bangun dia kata saya jawab dalam sidang tu. Orang kata kenapa kalau begitu Kelantan bank yang ada ni tidak Islam semuanya, kenapa masih ada yang riba? Yang konvensional. Kita Kelantan ni, kita ada masyarakat bukan Islam. Ya, ada Cina, ada India, ada Siam, ada orang asli yang tidak Islam. Jadi mereka lah yang mana hak bank mereka nak guna yang konvensional itu, bukan Islam. Kamu yang Islam ni pergilah yang ribawi itu. Jadi kita bukan Iran, kita Malaysia, kita berbeza dengan negara, bukan kita. Jadi ada orang tengok, dia kata kalau Islam, ulama memimpin, bunyi Islam sikit, riba tak boleh, tak ada boleh konvensional, tak boleh ini, tak boleh. Bahkan kita kena puji non-Muslim yang betul, yang adil, yang bagus. Kita kena puji. Siapa yang ajar? Nabi Islam yang ajar Nabi Muhammad SAW. Dulu non-Muslim Yahudi yang berbagai jenis. Nabi kata ada seorang orang bukan Islam, nama dia Mukhairi. Dia Yahudi. Nabi kata ni'mal yahud la Mukhairi. Mukhairi ini sebaik-baik Yahudi. Jadi hari ni kita ada Wong hari ni. Mana Wong tadi? Wong. Saya kata Wong sebaik-baik Cina. You Cina ke Wong? Tapi Melayu saya silap kali lah. Wong sebaik-baik orang Cina. Tak salah. Wong baik, bersikap baik, ada akhlak dia. Jadi ini Islam nak ajarnya bahawa hidup dalam harmoni dan toleransi. Ini Islam ajar. Sebab itu saya tengok hanya ada orang api-apikan, termasuklah isu kalimah Allah apa semua, hanya nak memanaskan keadaan, nak tengok macam mana sikap orang-orang Islam, orang ulama, apa semua sekali. Dia adalah seorang dua yang ekstrim, yang berpandangan itu. Jadi boleh jadi yang ekstrim ni dia kata inilah pas, inilah. Jadi kita bimbang itu satu naratif yang damage control saja, yang nak memburukkan kehidupan harmoni di Malaysia. Itu tadi ada pasal ialah isu ni elit tu, ialah kitanya menyebut hal ini sebagai satu isu kekesalan lah. Sebab dari sudut kalau cabaran tu datang daripada non-Muslim masalahnya jadi kita taklah rasa sangat kan, sebab boleh jadi kita anggap dia kurang faham apa yang berlaku itu. Tapi bila seorang pengamat undang-undang, dia juga Muslim, jadi dia faham sebenarnya
Jadi kalau nak kritik, nak bagi teguran, mana silakan, tak ada masalah. Tapi sebelum perkara tersebut diwartakan, kemudian dilaksanakan, ini baru apa nama, yang ni dah tak boleh lagi, sebab dia akan menjadi benda itu jadi besar dalam masyarakat, dan menjadi satu macam penghinaan lah kepada Dewan Yang Mulia. Dia dalam seluruh negeri ni macam parlimen, parlimen Dewan Yang Mulia, tak boleh nak kita nak senda-senda main dalam tu. Termasuklah dalam negeri ada Dewan Undangan Negeri Yang Mulia ini. Bila telah memutuskan satu-satu perkara, ia adalah satu perkara yang mesti dihormati. Apa nama keputusan tersebut, ya. Apatah lagi apabila tuanku, kalau di peringkat federal ni tuanku agung, kalau di negeri tuanku sultan, yang telah memperkenankan untuk pelaksanaan. Jadi mestilah seseorang itu menghormati perkara tersebut. Jadi kalau berlaku, kita kata challenge dia, jadi seolah-olah mempertikai, menghina kewibawaan yang ada pada tuanku sultan itu. Sebab itu kita kesal. Mana kenyataan sehingga kini kesal itu tak sepatutnya berlaku, dan kita harapkan mereka dia boleh insaf lah. Sekarang tak sepatutnya berlaku, sebab benda-benda yang baik, bukan saya nak katakan buat undang-undang tersebut nak jadikan seolah-olah satu negeri, kalau tak faham orang kata negeri macam Taliban apa semua sekalian, negeri untuk menyekat segala kejadian-kejadian tidak baik dan gejala moral, yang masalah gejala sosial yang teruk, yang parah yang berlaku. Kita nak halang yang benda-benda mungkar yang berlaku. Sebab tu semua section-section yang ada itu semuanya ialah menjustifikasikan untuk melahirkan rakyat yang bagus di kalangan Muslim dan non-Muslim. Tetapi yang ada ni adalah untuk Islam. Yang tidak Islam tidak dikacau pun. Contoh yang adanya ialah, contoh kita kata section yang 13. Section 13 itu buang anak. Kita letak khusus section ini kerana tidak mahu berlaku dalam masyarakat ini ada orang yang dia ini ada anak tapi dia buang kepada lain, dia jual kepada lain, jual pula kepada, boleh jadi kepada orang yang tidak setara agama. Kan? Orang Cina sendiri pun dia rasa nak bagi kepada, kan, dia tak tahu anak tanah agama anak dia satu masa nanti, dia buang fikir begitu. Begitulah orang Islam, mana tidak selamat untuk akidah anak tersebut. Satu lagi, dia bagi boleh jual kepada orang yang buruk akhlak. Jadi dia jual kepada pengedar dadah. Boleh jadi dia banyak duit, dia tak ada duit, kan, jual kepada pengedar dadah. Anak ini masa depannya jadi pengedar dadah. Jadi kita tengok nak bagi masa depan kepada generasi yang membesar ni dengan baik, masyarakat yang harmoni dan yang sejahtera, maka diletakkan section itu, kan? Tapi dicabar juga, kan? Jadi macamlah perkara berkaitan dengan section 14 luar. Kerana tidak mahu ada perkara-perkara yang moral, kejatuhan moral dalam masyarakat, kan? Berlaku gejala liwat. Walaupun liwat itu daripada dua pihak, suka sama suka pun tak boleh. Kalau ikut section ini, kalau sivil suka sama suka, lepaslah, kan? Dia necah apa dia, sebab dia kata sebab dia yang dan saya pun setuju, dia kata apa. Jadi dalam section ini buat suka sama suka pun tak boleh, sebab dia adalah benda peruntukan moral. Tapi dah dicabar dan terbatal. Jadi ada orang buat parodi, liwat satu, maknanya dia adalah orang dah faham bahawa dia akan berlaku benda tu, nak katanya akan berlaku secara berleluasa sekiranya tidak ada. Macam tu, macam contoh riba ni untuk orang Islam je, kita tak bagi orang Islam terlibat dengan riba. Dalam section 41 muamalat riba itu juga terbatal. Sepatutnya kalau bertindak dengan perlembagaan, dia tak boleh batalkan, sebab dalam penal code tak ada riba. Tak bercanggah pun, kan, siapa yang peguam sini? Mungkin Latifah, sedikit Latifah, kan? Maknanya tidak, sorry Zakia, sorry nak sebut lain tadi, Ramadan kan, nama berubah. Jadi sepatutnya, kan, kita ada peguam lawyer Dr. Ahmad, maknanya sepatutnya tak boleh dibubarkan sebab tak bercanggah pun dengan persekutuan.
Kan? Kenapa bubar juga? Ini yang kita kata soal perundangan ini dia tidak akan selesai sampai bila-bila. Jadi satu je, pengamal undang-undang bagi pihak mana-mana sekalipun dia mencari satu titik yang baik untuk menyelamatkan negara ini. Kita tidak mahu ada penyelewengan masalah, bukan setakat penyelewengan masalah kewangan, tapi masalah gejala yang berlaku. Jadi benda ini sebenarnya kalau di peringkat kerajaan negeri, non-Muslim sendiri pun mereka menyokong penuh. Bukan, ini takzir, ini bukan hudud kisos ni. Yang hudud kisos, elemen kalau jenayah syariah yang dua tu hudud kisos. Yang itu pun non-Muslim di Kelantan dia sokong sepenuhnya. Bahkan ada di kalangan non-Muslim di Kelantan, dia kata dia minta untuk dihukumkan dengan enakmen ini. Itu non-Muslim sebab dia tengok bahawa itu lebih baik dan lebih menginsafkan. Jadi pihak non-Muslim, tapi oleh kerana kita berbincang bahawa tak boleh, kita tak masukkan non-Muslim dalam ini, hanya Islam, hanya orang Islam saja dalam ini. Jadi nak bagi tahunya, dia tidak menjadi masalah pun bagi pihak non-Muslim dalam hal ini, dan mereka melihat bahawa itu adalah satu perkara yang baik untuk dia panggil sebagai satu KPI dalam masyarakat untuk melahirkan masyarakat yang jujur. Orang-orang Kelantan kata masyarakat yang soleh, yang baik-baik, yang tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Itu je siapa nama dalam enakmen yang dibuat. Jadi sebab itu siapa kawal kepada Nik Ali ni, tolong bagi tahulah. Kan, Nik Ali bagi tahu kata tak sepatutnya lah buat begitu. Sekarang ini Sidandul baru ni tahu kan, sebulat suara bersetuju untuk angkat balik 16 seksyen terbatal dalam Sidandul nanti dan akan diluluskan semula. Jadi kita harap ni boleh sampaikan kepada Nik Ali ya. Kata Nik Ali boleh jadi dia boleh insaf apa yang telah dibuat tu, dia boleh memberi pandangan untuk membetulkan keadaan. Kita kata Nik Ali dia tak boleh masuk Kelantan selepas-lepas. Mana kita ada sebut itu? Kita kata masuklah, kamu membetulkan keadaan. Itu yang kita nak. Sebab kita tak tengok benda itu benda yang buruk. Tetapi benda ini untuk kebaikan semua. Masuklah non-Muslim. Tak tahu orang ikuti perkembangan ni, mana boleh setuju juga kan? Tak ada lagi soalan daripada wang. Dua orang wang hari ni, mana wang seorang lagi? Keluar. Okey. Itulah yang saya nak jawab, yang lain Datuk Ketua. Allah. Saya nak respon sikit tentang pasti tadi ya. Pasti. PAS ni dari dulu lagi dia yang aktivis parti, kita istilahkan sebagai amilin. Amilin ni aktivis parti. Aktivis parti ni dia tidak jadikan parti ni tempat untuk dia mencari sumber rezeki. Jadi kedudukan guru pasti dia sama macam aktivis parti yang lain. Jadi aktivis parti kalau dia memegang jawatan, kami tidak ada yang berallowance bergaji. YB Ustaz Asri dia jadi adun itu ada allowance. Tapi dia jadi ketua penerangan PAS Negeri Kelantan, itu tak ada allowance. Jadi aktiviti pasti adalah aktiviti parti. Bila dia aktiviti parti, jadi dia sama. Dia tidak ada suatu ketetapan dari parti menentukan sekian-sekian jumlah gaji allowance yang dibayar. Kalau nak diberi juga pun lebih pada berbentuk sagu hati. Jadi ini yang menimbulkan isu tu. Isu apabila pihak Jabatan Tenaga Kerja digunakan untuk masuk buat siasatan, pergi dalam keadaan gambarkan seolah-olah macam ada satu siasatan yang dibuat dengan pakaian kuasa lah, turun. Jadi dia mencetuskan satu suasana yang tidak selesa lah. Dalam keadaan saya kira mana-mana kerajaan yang naik sekalipun dia faham sebenarnya apa realiti pasti. Sebab tu kita jawab sebenarnya guru pasti dia adalah sukarelawan. Sukarelawan parti yang tidak terikat kepada mana-mana jabatan dalam kerajaan. Sebab tu kita ambil contoh pada waktu
PAS pernah dalam kerajaan kan, Perikatan Nasional dulu. Jadi ketika kita nak berbincang dengan pihak SOKSO untuk nak buat caruman, SOKSO sendiri pun mengakui bahawa ini bukan satu institusi dalam bentuk sekolah, sehingga akhirnya dianggap sebagai gugur pasti ini tidak ada majikan pun. Jadi mereka berdaftar diri untuk mencarum SOKSO sebagai OBS, orang bekerja sendiri. Itu sebagai contoh yang membuktikan bahawa tidak ada mana-mana jabatan dalam kerajaan boleh mengambil tindakan di atas asas gaji minimum sebagai contoh. Bahkan dari sudut gaji minimum, kita melihat kalau bolehlah kerajaan selesaikan dululah urusan-urusan yang berkait dengan kerajaan. Kita ambil contoh guru kafar. Pun banyak lagi isu yang belum selesai. Itu mendapat peruntukan dari kerajaan. Ini kita tegakkan sampai ke hari ini untuk pasti dia adalah dalam bentuk sukarela, guru yang bertugas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentang soalan mengapa dilihat pimpinan PAS ni macam lambat sikit bagi respon terhadap satu isu, seolah-olah macam PAS ni dia perlu dapat keizinan dulu, seolah-olah begitulah kan. Jadi kalau memang ada wartawan hubungi saya ambil contoh, dia hubungi minta YB bagi sikit ulasan tentang pasti. Saya kata kami dah bincang, jadi sebab kita ada grup WhatsApp kan. Pimpinan jangan sampai tak ada grup WhatsApp. Kurang-kurangnya kita ada satu pandangan. Begini, dalam isu yang berkait dengan pasti, kita minta jawapan daripada Yang Berhormat Ketua Pemuda sahaja. Sebagai contoh. Sebab Ketua Muda yang mengendali urusan pasti. Jadi mungkin di sanalah yang menyebabkan ada tafsiran bila dia hubungi saya macam tak bersedia untuk respon. Tapi saya akan jawab baiknya. Saya akan jawab dengan baik. Saya bagi penjelasan. Dan mana-mana wartawan yang hubungi saya, insya-Allah kita akan bagi jawapan yang baik. Walaupun kita tak bagi jawapan yang dikehendaki. Sebab kadang-kadang wartawan ni dia nak cari jawapan yang dia nak. Dia dah target dah. Kita nak jawapan ni, sebab tu kadang dia tanya soalan itu ini, kita tak bagi jawapan tu, jadi tak siap lah berita tu. Sebab dia dah target dah jawapan apa yang nak. Jadi memang kita tak nafikan ada ketika kita memang mengkhususkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Kita ambil contoh perkara yang melibatkan dasar. Kami menghormati, pada waktu itu kita serah kepada Presiden ataupun pihak yang diwakilkan oleh Presiden. Tetapi untuk menangkis dalam bentuk serangan kepada PAS, serangan kepada PM, pada waktu itu kita berhak siapa saja untuk cakap. Tapi kalau bukan dasar, kita bagi pimpinan utama. Sebab kita sebab PAS ini sudah melalui pengalaman yang panjang. Pengalaman yang panjang inilah yang mendidik PAS dalam budaya politik mata dan sebagainya. Jadi kita tidak akan beri respon yang tergesa-gesa terhadap satu-satu isu. Sebab tu dilihat ada setengah-setengah orang mengharapkan PAS ni agresif dalam semua perkara. Tapi bila PAS agresif, dia kata PAS Taliban Khawarij pula. Dia kadang-kadang dia mengharapkan begitu. Dia mengharapkan PAS ni dalam isu stokin, kalau boleh PAS lah kena depan. Pergi berdiri depan KK Mat, kemudian buat angkat bendera, boycott. Seolah-olah ada pihak yang mengharapkan begitu. Tapi saya sebut tadi, kematangan PAS menyebabkan kita tahu mana yang perlu untuk kita tinggikan suara, mana yang perlu dalam bentuk nasihat, mana yang perlu dalam bentuk demo dan sebagainya. Bahkan kalau wartawan perhati, ketika PAS Perikatan Nasional menjadi pembangkang, tidak banyak himpunan-himpunan sebagaimana pada waktu PA jadi membangkang. Dulu golek atas jalan, kami tak golek lagi sekarang. Kan, walaupun ada isu-isu yang besar berlaku, kita selagi kita boleh berunding, berbincang sebagainya. Sebab tu saya ditanya di Parlimen berkaitan dengan titah tuanku, supaya mengharapkan politik yang stabil,
politik yang stabil, jadi tak berlaku usaha-usaha untuk menukar kerajaan dan sebagainya. Jadi apa respon saya? Saya kata kalau nak cerita tukar kerajaan ni, kena tanya PMX hari ni. Dia yang paling hero pada waktu zaman dia jadi makam. Betul tak? 16 September lah, cukup itulah sebagainya. Tapi kita, tindakan yang diambil oleh PAS PM ni setakat hari ni tidak membelakangkan apa-apa yang ditetapkan di dalam perlembagaan. Itu kenyataan yang apa sahaja tindakan kita, kita akan mengambil kira apakah itu dalam ruang lingkup demokrasi, dalam ruang lingkup negara yang berperlembagaan seperti Malaysia. Jadi memang dalam PAS kita dari sudut kenyataan dan sebagainya, mungkin kadang-kadang kita mengambil sedikit masa untuk kita memahami isu dengan baik dan kita tidak tergopoh-gopoh. InsyaAllah kita jaga benda-benda itu kerana bagi kita rakyat bijak untuk menilai. Rakyat bijak untuk menilai keadaan PAS pada hari ini. Setakat yang kami hidup jalan sana sini kita berjumpa dengan rakyat, sebenarnya sangat tinggi harapan rakyat kepada PAS. Itu kenyataan. Sangat tinggi. Kerana kita ambil contoh. Ini saya nak pergi pada soalan berkaitan dengan PMX. Mengapa dilihat macam keadaan tak stabil, suasana yang berlaku pada hari ini nampak. Saya nak sebut begini je. Dia berlaku suasana begini. Cuba kita renung balik. Pada ketika negara berdepan dengan satu musibah, satu malapetaka yang tak pernah dialami oleh dunia, iaitu COVID. Bagaimana pada waktu itu Tan Sri Mahyudin mengendali negara? Selepas Tan Sri Mahyudin, kita dapati macam mana waktu Perdana Menteri dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Siapa yang dapat kesan? Kita tengok pada waktu itu isu-isu yang ada. Saya mengira Datuk Seri Ismail Sabri telah berjaya menjadikan Malaysia dengan satu suasana yang tenang untuk nak memulihkan Malaysia. Dia meraih pembangkang pada waktu itu, suasana yang tenang untuk negara. Dan kita jarang sangat mendengar isu-isu yang seperti pada hari ini. Ada, kita tak nafikan. Biasalah, macam tadi YB sebut, kan, kita di rumah pun sekali-sekala ada sedikit sebanyak mungkin berselisih pandangan dengan suami isteri. Itu biasa dalam rumah tangga yang besar seperti Malaysia. Tetapi dia tidak sampai ke peringkat dia menjadi satu suasana macam ada tak selesa kita, ada huru-hara kita. Baik, saya nak bagi ulasan ini. Pada pandangan saya lah, pertama, Perdana Menteri yang memimpin pada hari ini dan partinya sering membuat janji tetapi janji itu tak ditepati. Ini faktor yang paling besar lah pada saya. Terlalu banyak janji-janji yang dibuat. Kemudian yang kedua, masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Kita ambil contohlah, masalah yang sangat diperlukan oleh rakyat ialah bekalan beras tempatan. Berapa lama tempoh yang diambil untuk selesaikan masalah? Kalau saya di Jelapang Padi, Kedah, orang Kedah sampai naik pelik. Padi masak, mesin padi jentera turun ambil padi, letak dalam lori bawa ke kilang. Tapi bila sampai di kedai, dalam pasaran, tak ada beras tempatan. Habis beras tadi ke mana? Padi yang diambil di sawah tadi ke mana? Ini sebagai contoh. Isu yang berkait dengan masalah ringgit jatuh. Dah jatuh, menjunam sangat. Bila pergi ke PMX, kena tanya Gubernur. Jadi, ini dia sebut Tai Chi. Bahkan saya dah dengar dah, sekarang ni dengar dah sampai ke telinga saya satu benda. Yang ni pun lain macam ni. Dia kata PMX ni kalau dia buat ucapan di peringkat antarabangsa, bumi ni berpusing banyak kali. Saya tak mau ulas banyak lah. Tapi nak gambarkan itulah suasana yang ada. Kalau itulah suasana yang ada berterusan, saya ingat
sukarlah untuk kita nak mendapat Malaysia yang damai, yang aman, yang tenteram. Melainkan Perdana Menteri dan kerajaan yang ada pada hari ini betul-betul lah bekerja dengan sebaik mungkin. Kita ambil contohlah Menteri Ekonomi yang paling hebat dengan berbagai teori. Tapi bila dia nak buat satu benda yang praktikal, isu pendaftaran padu saja. Padu dalam parlimen tu tak tahu berapa kali isu padu ni. Sehingga hampir sebahagian besar dari ahli-ahli parlimen, baik di pihak backbencher ataupun di pihak mangkang, yang membangkitkan soal yang berkait dengan padu. Bahkan paling dahsyat bila kerajaan-kerajaan negeri, kerajaan negeri sendiri pun buat keputusan menangguhkan. Ada kepimpinan-kepimpinan kerajaan di peringkat negeri menyebut apa? Mendaftar padu seperti menelanjangkan diri sendiri. Ini lagi dahsyat. Jadi ini adalah satu agenda daripada orang yang paling hebat berteori, tetapi bila datang dalam bentuk amali, praktikal, ada banyak masalah yang berlaku. Jadi saya kira itulah faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia tidak damai sebagaimana sebelum ini. Jadi saya mewakili rakyat Malaysia lah, supaya mengharapkan, nak seru kepada kerajaan, buatlah sesuatu yang lebih mendamaikan Malaysia. Selesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan baik, masalah ekonomi, masalah keperluan-keperluan asas rakyat dan sebagainya. InsyaAllah kita akan dapat keadaan yang lebih stabil untuk Malaysia yang lebih baik masa akan datang. Tapi kalau tak selesai juga, maka Perikatan Nasional bersedia menawar diri untuk menjadi kerajaan selepas ini. Itu tawaran yang kita beri kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi itu jadikan berita itu yang paling utama. Itu maksudnya yang pasti tadi cikgu pasti suka rela kan. Ya. Cikgu ni bebas lah untuk buat kerja-kerja lain. Dia banyak macam-macam lah. Ada guru pasti yang jadi guru kafah. Maksudnya tak ada ikatan khusus lah. Ya. Okey. Okeylah, jadi kita dah di penghujung, dah menghampiri waktu berbuka. Pertamanya saya mewakili sahabat-sahabat di ulama, kami ucapkan banyak terima kasih, dan kita mengharapkan supaya kemesraan kita berterusan. Dan tadi YB dah sebut, sebenarnya kami sangat terbuka untuk menerima apa-apa pandangan, menerima apa-apa bentuk persoalan. Jadi hubungi saya walaupun secara personal, insya-Allah saya akan bagi jawapan. Cuma macam jawapan yang YB sebut tadilah, ada ketika kita jawab no comment, itu pun jawapan kan. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kami sangat menghargai pertemuan pada malam ini, pada petang ini. Jadi kalau ada salah silap dalam pertemuan ini, kami mohon banyak-banyak kemaafan. Harap para wartawan tidak serik untuk bertemu dengan Dewan Ulama PAS Pusat. Terima kasih banyak.